Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi alhamdulillah kita sambung semula perbincangan kita tentang kitab Itqan As-Sin'ah. Jadi kita kembali baliklah kita punya tujuan asal kita dalam muzakarah kitab ni, iaitu kita nak tengok tentang perbahasan bid'ah. Kan sekarang kan macam viral kan, isu bid'ah, isu khilafiyah. Jadi sedikit sebanyak kita nampak dalam kitab Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari ni, bagaimana perbincangan tu dibawa oleh Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari. Jadi kita nak menyatakan suatu perkara tu bid'ah ataupun tidak, itu memerlukan perbincangan yang detail dan memerlukan penguasaan dalam bidang pelbagai. Bukan sekadar okey bidang hadis cukup, ataupun okey bidang usul fiqh cukup. Dia kena ada naqal dan naqli dan aqli tu, gabungan antara dua tu, maka kita dapat satu hukum yang memang orang kata aman lah, mengamankan semua pihak. Okey. Jadi kita sambung pada qauluhu an sanadi ad-Dailami. Okey, bawah sikit kan. Okay, jadi Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari sekarang dia tengah cerita tentang, dia tengah rad lah Syekh kat sini disebut tak? Tentang Imam Syekh Albani. Kan, jadi Syekh Albani dia adalah, dia kata hadis tentang tasbih, yang berkait dengan tasbih itu hadis yang maudhu'. Tapi Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari kata tidak, hadis ni bukan maudhu' tapi hanya dhaif. Okey, kemudian ada lagi beberapa dakwaan daripada Syekh Albani, antaranya tentang sanad ad-Dailami. Kita dah bacalah sebelum ni sanad ad-Dailami tentang ni'mal mudzakkir as-subhatu. Ada lagi ke sebelum tu? Okey. Adalah beberapa hadis yang Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari bawa yang berkait dengan tasbih. Okey, jadi disambung. Minggu lepas kita dah baca kata-kata Syekh Albani tentang sanad ad-Dailami. Okey, itu Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari kata menafikanlah bahawa sanad itu sanad yang maudhu' dan sebagainya, akan tapi hanyalah sekadar dhaif. Okey. Kita dah baca belum? Qauluhu an sanadi ad-Dailami. Belum, Ustaz. Okey, sorry. Qauluhu an sanadi ad-Dailami. Qauluhu kembali kepada Syekh Albani lah. Wa hadha isnadun. Okey, apa yang Syekh Albani cakap? Wa hadha isnadun zulumatun ba'daha fawqa ba'din. Isnad ataupun sanad-sanad yang ada pada riwayat Imam Dailami ni, ada padanya sanad yang kegelapan bertindih-tindih. Zulumatun ba'daha fawqa ba'd. Wa hadhihi al-ibaratu. Jadi Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari kata ibarat yang dinyatakan oleh Imam Syekh Albani di sini, minhu tadullu, minhu tu kembali kepada Syekh Albani, tadullu ala jahlihi, menunjukkan kepada kejahilan beliau, au tajahulihi bi istilahi ahli hadis, ataupun beliau buat-buat tak tahu tentang mustalah ahli hadis. Lianna al-huffadha yaqulun hadhihi al-ibarata fi sanadin yakunu rijaluhu du'afa. Para huffaz al-hadis yang hafiz mengatakan bahawa ibarat yang ni hanya berlaku pada sanad yang mana rijalnya tu semua dhaif. Okey, kita boleh sebut isnadun zulumatun ba'daha fawqa ba'd. Itu disebut oleh golongan ahli hadis untuk satu hadis ataupun satu sanad yang mana rijalnya semua dhaif. Wa ba'duhum ashaddu dha'fan min ba'din. Dan okey, ada kait lagi. Sebahagian daripada perawi yang dhaif tu, sebahagian mereka lebih
dhaif daripada yang lain. Maksudnya semua dhaif, tapi ada yang memang tahap dia tu lebih dhaif daripada tahap perawi-perawi yang lain yang ada dalam sanad yang sama. Amma sanadul ladzi yakunu fihi majhulun atau majhulun, adapun sanad yang mana ada padanya seorang majhul, maksudnya perawi yang majhul, bukan perawi dhaif. Maksudnya perawi majhul kita tak kenal lah. Jadi ahli hadis tak kenal perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Majhul, tak dikenali. Au majhulun, ataupun jamak lah. Seorang majhul ataupun banyak majhul dalam satu-satu sanad. Fala yazidun ala an yaqulu fihi majhulun au fihi majahil. Jadi ahli hadis takkan cakap sanad ni zulumatun ba'daha fawqa ba'. Dia tak cakap macam tu, tapi dia akan hanya sebut fala yazidun tu, maksudnya tak berlebihan. Tak melebihi, hanya mengatakan fihi majhul, ada padanya majhul ataupun majahil. Jadi banyaklah hadis-hadis yang mana kita tengok perawi-perawinya tu tak dikenali. Banyak sangat hadis. Termasuklah beberapa hadis yang digunakan oleh ahli tasawuf sendiri. Contoh macam dalam kitab Ihya contohnya. Dalam contoh lagi hadis berkaitan dengan yang pernah saya baca tentang Nur Muhammad contohnya. Okey. Itu sanadnya itu perawinya majhul. Tak dikenali ataupun tak disebutkan perawinya. Okay, jadi ulama hadis bila mana bertaamul dengan hadis-hadis macam ni, hanya menyebutkan tentang ada padanya majhul. Maksudnya dia tak terus meletak hukum, lebih kepada nampak macam tawakuf lah. Okay. Dan ini satu perbuatan yang bagus. Sebab apa? Datang kurun-kurun selepas itu, ulama-ulama selepas itu, mereka cuba jejak balik hadis tersebut. Cari balik sanad-sanad dia. Sebab mungkin ada hadis-hadis yang mana sanad dia tak tersebar lagi pada waktu dahulu, tapi kini sekarang dah tersebar. Ada yang meriwayatkan hadis tersebut dan dicari sanad-sanad dan akhirnya jumpa. Memang ada hadis yang memang bila kita trace balik sanad dia, jumpa perawi dia, tengok cek seorang-seorang perawi dia, okey, kita letak status dia tak lebih daripada dhaif. Maksudnya dia tak menjadi maudhu'. Ada beberapa hadis macam tu. Dulu ulama dulu tengok padanya ada majhul. Maksudnya hadis ni tak dikenali dan perawinya pun tak dikenali. Tapi datang ulama kemudian jejak balik, tengok balik, trace balik, okey, rupanya hadis ni dhaif. Tak adalah sampai maudhu'. Itu kan beza kalau kita macam awal-awal lagi kita dah letak okey hadis ni maudhu'. Okey, ataupun hadis ni dhaif daripada awal. Sedangkan nanti tengok, oh salah hukum kita. Itu kan satu benda khianat kepada hadis-hadis Nabi juga. Okey. Za'muhu, okey, itu yang pertama. Ni rad Syekh Abdullah Sayyid Al-Umari kepada Syekh Al-Albani lah. Yang kedua, za'muhu anna Ibn Abi Hatim yataharra fi tafsirihi asahal akhbari bi asahil asanid. Okey. Ini kembali kepada apa ni? Okey, yang kedua, dakwaan Syekh Albani bahawasanya Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim ada hadis mana ni? Okey, kita pernah sebut sebelum ni. Kita ada sebut nama Imam Ibn Abi Hatim ni. Okey, fi tafsirihi. Yataharra fi tafsirihi. Yataharra dengan maksud bersangatan dalam memilih. Okey, berhati-hatilah. Ataupun kita kata sangat syadid dalam memilih lah. Yataharra fi tafsirihi as-sahal akhbari. Jadi Syekh Albani dakwa bahawasanya Ibnu Abi Hatim ni dalam kitab tafsirnya, kita pun tak pasti kitab tafsir apa. Dalam kitab tafsirnya itu sangatlah berhati-hati dalam memilih as-sahal akhbar, khabar-khabar yang sahih. Bi as-sahil asanid, yang mana mempunyai sanad-sanad yang sahih. Intaha. Ini Syekh Albani kata. Okey. Dalam konteks apa saya tak pasti.
Mungkin kena tengok balik yang sebelum-sebelum ni. Okey. Kemudian apa yang Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari jawab? Dzakara hadza az-za'ma, Syekh Albani menyebutkan dakwaan ini liyuayyida hadisan yara tahsinahu. Ni konteks dia. Dia sebut hadis ni untuk menyokong yuayyida suatu hadis yara tahsinahu, yang mana Syekh Albani ni lihat padanya ada pada berpendapat dengan kehasanannya. Maksudnya hadis tu pada pendapat dia hasan. Suatu hadis lah, dia tak sebut hadis apa. Wa hadza ghairu sahih. Okey, dan ini tidak betul. Apa yang Syekh Albani cakap ni tak betul lah. Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari kata, fa fi tafsiri Ibn Abi Hatim akhbarun wahiyah. Jadi dalam tafsir Ibn Abi Hatim ni ada banyak riwayat-riwayat ataupun akhbar yang lemah. Wa atharun israiliyatun, ada asar-asar yang bersumberkan Israiliyat, kama yazharu zalika limutatabbi'ihi, sebagaimana yang akan terzahir pada orang yang betul-betul tatabuk tafsir Ibn Abi Hatim ni, betul-betul baca, betul-betul telaah. Okey, walladzi lahaztuhu. Okey, ni tempat dia. Kenapa Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari sebut benda ni? Walladzi lahaztuhu, apa yang aku perhatikan, ala hadzal mubtadi' al-mutazammin, ke atas mubtadi' ini yang mutazammit, yang melampau, annahu laysa bima'munin fil kalam, dia ni tak dipercayailah dalam kata-katanya alal ahadith. Famata kana al-hadithu yukhalifu gharadahu sa'a fi tad'ifihi, maka tak kala mana itu bercanggah dengan gharadnya, dengan niatnya ataupun dengan tujuannya, sa'a fi tad'ifihi, maka dia pun bersegera ataupun cenderung untuk ke arah melemahkan hadis tersebut bila mana hadis tersebut tak kena dengan apa yang dia berpendapat. Wa rubbama da'a wada'ahu, bahkan boleh jadi kadang-kala dia mendakwa akan kepalsuan hadis tersebut. Jadi hadis tu mungkin tak sampai palsu, tapi ada masa dia dakwa bahawa hadis tu palsu. Wa da'afa ma lahu min syawahid, dan dia melemahkan apa yang ada bagi hadis tersebut. Syawahid tu yang kita pernah sebut sebelum ni, rantaian tu, yang mana kalau rantaian tu banyak, itu satu hadis dia ada sanad banyak tapi semua berlainan. Okey, jadi dia boleh jadi kuatlah. Wa idza kana yuwafiqu gharadahu sa'a fi tashihihi, tapi kalaulah suatu hadis tu setara dengan niat asal dia, tujuan ataupun dengan apa yang dia cenderung untuk berpendapat, maka dia pun akan segera untuk mensahihkan hadis tersebut. Wa tamahala bi dzikri syawahidihi. Okey, dan dia ni akan berusaha membuat helah bi dzikri syawahidihi, dengan menyebutkan banyak syawahid bagi hadis tersebut. Maksudnya nak bagi nampak kuat lagi lah, disebut lagi syawahid. Wa yughdi, dan dia akan menggelakkan amma fihi min dha'fin, menggelakkan apa yang ada pada hadis tersebut daripada kelemahan-kelemahan. Wa bisababi dzalika yatanaqadu kalamuhu, kerana itulah kalamnya itu selalu bercanggahan. Okey, wal mubtilu mutanaqidun. Ini satu kaedah lah. Orang orang yang membawa kebatilan ini sentiasa bercanggah kata-katanya. Okey, habislah tu kritikan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari terhadap Syekh Albani. Okey, kita masuk balik yang tentang tasbih tadi. Warawa As-Suhaimi fi Tarikh Jurjan bi isnadin dha'ifin jiddan an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu bil hasa. Mungkin ni hadis yang terlampau dhaif lah, tapi Imam Abdullah Siddiq Al-Ghumari bawa juga. Tapi kita tengok martabat dia, rutubah cara susunan dia tu. Bukanlah bila kata ada je hadis dhaif ataupun hadis terlampau dhaif dalam satu-satu kitab, terus kita kata kitab ni tak boleh dipakai. Tidaklah, kita kena tengoklah
apa kita panggil tu, sinaah hadisiyah, satu-satu ulama hadis tu ataupun ulama, mana-mana ulama lah pengarang kitab, kena tengok cara dia susun tu. Mungkin dia letak hadis-hadis dhaif itu sebagai hanya sampingan, so dia letak bawah-bawah. Mungkin yang atas-atas tu dia dah isbat dengan perkara-perkara yang memang kuat, yang memang sahih, yang memang tak ditolak kesahihannya. Kemudian yang bawah-bawah tu semata-mata untuk fadail ataupun untuk menambahkan semangat untuk kita buat benda tu dan sebagainya. Okey. Wa ta'liqus subhati bil unuqi. Menggantungkan tasbih pada leher, laisa fihi syai'un. Di sisi Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari tidak ada apa masalah. Wa huwa nazirun wad'il katib al-qalama ala uzunihi. Dia ni setara dengan ataupun seumpama dengan meletakkan peletakan al-katib, seorang penulis, peletakan apa? Al-qalam, maf'ulun bih dia, ala uzuni, di atas telinga dia. Okey, jadi terbatallah kata-kata yang ini mungkinlah hujah, bukanlah hujah yang kita kata burhan, tapi hujah kita panggil sebagai sukhriyah. Sukhriyah ni dengan maksud kita nak hujah dengan orang, tapi kita buat gelak dekat dia. Buat apa? Buat jadi dia tu jadi bahan jenaka lah. Okey, kita gelakkan dia. Contohlah kita kata, ustaz yang pakai apa? Tasbih atas leher tu. Contohlah kita kata macam tu kan. Kita bukanlah nak kita tak ada pun burhan ataupun hujah yang memang boleh betul-betul patahkan kata-kata dia berdasarkan hadis ataupun berdasarkan dalil logik dan sebagainya, tapi semata-mata nak kritik orang tersebut, kita katalah kan, oh ni geng-geng pakai tasbih kat leher, contohlah. Jadi dekat sini dia sebut tak ada masalah pun. So kita nak kata benda tu masuk dalam perkara haram tak juga, perkara makruh tak juga, tak ada satu nas pun yang kata. Nak kata perkara yang sunat tak juga, tak ada pun orang kata benda tu sunat. Okey, jadi kita kena tengoklah peletakan benda tu. Okey, jadi di sini Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari soreh terus. Tak ada masalah pada benda tu. Mungkin benda tu satu benda yang kita nampak tak biasa nampak pada adat kita, tapi tak semestinya pada syarak dia pun suatu benda yang tak boleh. Maksudnya di sisi adat kita mungkin tak boleh, orang tak buat macam tu. Tapi adakah di sisi syarak benda tu pun tak boleh? Kita kena pandai letak suatu benda tu pada hukum dia yang sepatutnya. Kalau yang berkait dengan hukum adat, letak dekat hukum adat. Berkait dengan hukum syarak, letak dekat hukum syarak. Okey. Kemudian rawa at-Tirmidzi bi isnadin dha'ifin an Zaid bin Thabit. Qal dakhaltu 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi katibun. Okey, jadi sahabat Sayyidina Zaid bin Thabit masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seorang katib, penulislah. Fa sami'tuhu yaqul, lalu aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, da'il qalama. Ni riwayat Tirmidzi dengan sanad yang dhaif, bukan maudhu' lah. Da'il qalama, letak qalam ala udhunika, di atas telinga kau. Dikata dekat katib tadi. Fa innahu azkaru lil mumli, sesungguhnya qalam tu, pen tadi ataupun pensel tu, itu lebih mengingatkan kepada orang yang menulis. Okey, maksudnya orang yang menulis bila dia ada qalam kat telinga dia, satu mungkinlah dia bila mana dia nak menulis senang. Okey, satu lagi dia sedar tugas dia sebagai penulis tu. Oh, ada je satu peristiwa, terus ambil tulis. Itu kan Nabi kata dekat sini lebih mengingatkan bagi orang yang menulis. Okey, mahal syahid dia kat mana? Wa nazirun wad'u Hamzah radhiyallahu anhu rishata ni'amatin ala sadrihi yaum badrin. Okey. Dan seumpama dengan perkara tadi, wad'u Hamzah radhiyallahu anhu, Sayyidina Hamzah letak rishata ni'amatin, bulu burung unta.
ala sadrihi yauma badrin, di atas dada dia pada hari perang Badar. Okay, ni tak tahulah, mungkin nak tunjuk keberanian ke. Okey. Wa nazirun ma rawahu al-khatib fi ruwati Malik. Okey, dan sama juga dia kata nazir ni maksudnya setara. Okey, kita kata Allah ni tak ada nazir bagi dia, dengan maksud tak ada setara bagi dia. Okey, ataupun sahabat boleh juga, tapi di sini konteks ni kita sebut sebagai seumpama ataupun setara dengan perkara yang disebut tadi, apa yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi lah dalam Ruwati Malikin. Okey, ini salah satu kitab Imam Khatib Baghdadi. Jadi beliau ada sebut ramailah perawi-perawi daripada Imam Malik, okey, dalam kitab ni. Hadis-hadis yang mana diriwayatkan oleh perawi-perawi Imam Malik. Okey, anhu, daripada Imam Malik, an Abi Zinad. Ni salah seorang perawi yang terkenal lah. Kalau dalam sanad yang berkait dengan Imam Malik, selalunya an Abi Zinad ni glamour. An Abi Zinad anil Arash kita panggil sebagai apa? Silsilah Zahabiyah. Bagi sanad-sanad yang diriwayatkan daripada Imam Malik. An Abi Zinad anil Arash an Abi Hurairah. Okey, qal kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yad'una aswakatahum khalfa adhanihim. Okey, daripada Abi Hurairah. Jadi Abi Hurairah berkata, sahabat-sahabat Rasulullah ni, mereka ni meletakkan siwak-siwak mereka di belakang telinga-telinga mereka. Okey. Yastannuna biha likulli salatin. Mereka menggunakan siwak-siwak tadi untuk membersihkan gigi-gigi mereka. Yastannu tu dengan maksud bersihkan gigi lah. Dengannya, dengan siwak tadi, likulli salah, pada setiap salat. Okey. Warawa Abu Daud wa Tirmidzi an Abi Salamah qala kana siwaku min udhuni Zaid bin Khalid mawdi' al-qalami min udhunil katib. Okey, siwak pada telinga Zaid bin Khalid itu sama tempat dia dengan, ataupun sama level dia, ataupun seperti qalam yang ada pada telinga katib. Maksudnya selalunya dia. Okey, jadi benda tu boleh dikiaskan juga. Kita kembali balik kepada tasbih tadi, dia letakkan di leher. Itu semua boleh dikiaskan seperti qalam yang ada pada telinga seorang penulis, ataupun siwak yang ada pada telinga sahabat-sahabat dahulu. Jadi Syaikhul Sidak Al-Qumari kata di sini, nak kukuhkan lagi lah bahawa berkaitan dengan tasbih tadi tak ada masalah. Tak ada apa-apa hukum yang mengatakan haram dan sebagainya. Tanbihun. Okay, ini adalah suatu tanbih. Qala Asy-Syaukani fi Nailil Awtar an hadis Sa'd bin Abi Waqqas wa hadis Safiyyah ummul mukminin ma nasuhu. Okay, Imam Syaukani meriwayatkan dua hadis, ataupun menyebut dua hadis. Satu daripada Sa'd bin Abi Waqqas dan satu lagi Safiyyah ummul mukminin. Ma nasuhu, apa yang mana nasnya itu. Wa fil haditsain okey, bukan meriwayatkan lah. Maksudnya Imam Syaukani bagi komentar tentang hadis Sa'd bin Abi Waqqas dan hadis Safiyyah ummul mukminin. Kalau tak silap kita dah sebut sebelum ni dua hadis ni. Okey, apa yang Imam Syaukani sebut? Wa fil haditsain, dan pada dua hadis ini, faidatun jalilatun, suatu faedah yang sangat besar. Wahia anna dzikra yatada'afu wa yata'addadu bi'adadi ma ahala adz-dzakiru ala adadihi. Faedah dia apa? Faedah dia bahawasanya kita dapat faham zikir itu bertambah, semakin bertambah. Yatada'afu berganda, yata'addadu bertambah, sebanyak bilangan yang ditetapkan oleh orang yang berzikir ke atas bilangan zikir tadi. Ma ahala dengan maksud ditetapkan. Az-zakir, orang yang berzikir, ala adadihi, atas ataupun akan bilangannya. Maksudnya contoh, kalau kita sebut zikir ni, kita nak baca apa contohnya yang hadis tu, adada ma khalqihi kan, adada ma fis samawati wal ard, contohnya kita tetapkan
bilangan kita zikir tu. Maksudnya contoh aku zikir ni sebanyak mana bilangan makhluk di bumi dan di langit. Jadi pahala yang didapati dapat berdasarkan apa yang disebutkan tadi, yang ditetapkan tadi. Wa illam yatakarrar az-zikra fi nafsihi, walaupun dia tak ulang zikir yang sama pada waktu yang sama. Contohnya tadi macam alhamdulillah ataupun subhanallah adada ma fi samawati wal ard contohnya. Okey, subhanallah, maha suci Allah sebanyak bilangan makhluk yang ada di bumi dan di langit. Jadi kita sebut sekali je. Wa illam yatakarrar az-zikru ataupun az-zikra yatakarrar, kembali kepada orang yang berzikir tadi. Yatakarrar az-zikra fi nafsi, walaupun dia tak ulang subhanallah tu banyak kali sebanyak bilangan makhluk, dia tak ulang pun banyak macam tu, tapi dia just sebut macam tu je, dia tetapkan bilangan. Fayahsulu masalan ala muqtada hadain al-hadithain, maka berhasil sebagai contoh ala muqtada hadain al-hadithain, mengikut apa yang difahami daripada dua hadis ni, liman qala marratan wahidatan, untuk siapa yang sebut sekali je subhanallah adada kulli syai'in min at-tasbih, dia sebut subhanallah adada kulli syai'. Okey, maha suci Allah sebanyak bilangan seluruh sesuatu. Okey, min at-tasbih, daripada tasbih lah. Ma la yahsulu, yahsulu ma la yahsulu, dia memperoleh apa yang tidak diperoleh. Liman karrara tasbiha layaliya wa ayyaman, siapa yang tidak dia memperolehi apa yang tidak diperolehi oleh mereka yang mengulangi tasbih siang dan malam. Okey, siang dan malam. Bidunil ihalati ala adadin, tanpa menetapkan bilangan, tanpa dia sebut adada kulli syai'in tu, dia sebut subhanallah 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 je. Okey, jadi pahala orang yang sebut adada kulli syai'in tu lebih lagi lah dapat daripada orang yang hanya sebut subhanallah saja tanpa mengikat dengan sebarang bilangan. Wa hadha mimma yushkilu 'ala al-qailin, dan inilah yang menjadi muskil, menjadi samar kepada orang yang mendakwa innas sawaba 'ala qadril masyaqqah, sesungguhnya pahala itu mengikut kadar masyaqqah, kadar kesusahan kita buat. Ini golongan Mu'tazilah lah. Jadi golongan Mu'tazilah ni dia kata apa? Dia kata masuk syurga tu bukan kerana kita buat bukan kerana rahmat Allah, tapi kerana apa yang kita usahakan. Ini sebab dia orang nak berkait dengan al-aslah kan, mereka ada mabda yang mana mengatakan Tuhan ni wajib untuk buat suatu yang paling baik untuk hamba dia. Jadi disoalah, okeylah kalaulah betul Tuhan ni kena wajib buat macam tu, kenapa kita ni yang asalnya duduk di syurga tiba-tiba diturunkan ke bumi? Okey, jadi dia orang jawab apa? Kan kalau kita fikir betul lah yang paling baik kita duduk syurga. Okey, dia orang jawab sebab kalau kita duduk di syurga sahaja, kita duduk syurga tu dengan free, berbanding kita turun ke bumi, kita buat pahala, solat, zikir dan sebagainya, kemudian baru kita masuk syurga. Maka duduk di bumi dulu baru masuk syurga itu lebih mulia, lebih aslah untuk manusia, sebab itu lebih ganjarannya itu lebih berbaloi. Contohlah kita buat kerja, lepas tu orang bagi duit, dengan kita tak buat kerja tapi orang bagi duit, kepuasan yang kita dapat tu yang lebih baik untuk kita adalah kita buat kerja baru kita dapat duit. Okey, jadi golongan Mu'tazilah ni dia mengkiaskan perkara tersebut dengan dengan yang tadi tu, pahala ala qadril masyaqqah. Okey, jadi pahala ni mestilah mengikut kadar masyaqqah. Jadi ini apa yang disebutkan oleh
Imam Syokani tadi menafikanlah, sebab kita hanya sebut subhanallah adada kulli syai' sekali je. Tapi pahala kita dapat lebih lagi daripada orang yang sebut subhanallah, 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 subhanallah. Okey, kalau ikut Mu'tazilah tak boleh lah. Sebab yang pertama tadi tak ada masyaqqah. Tapi kenapa dia boleh dapat banyak? Patutnya dapat banyak yang kedua tadi. Sebab dia ada masyaqqah. Dia kena sebut banyak kali baru dia dapat pahala. Okey. Al-munkirina. Jadi al-qailin, al-munkirina, sifat kepada al-qailin tu. Yang mengingkari at-tafdil, lit-tafdil sabit bisara'ihil adillah. Fadilat yang sabit dengan sara'ih adillah, dengan adillah-adillah yang nyatalah. Maksudnya fadilat yang memang Allah nak bagi tanpa melihat kepada kita sebagai usaha hamba. Waqad ajabu an hadzainil haditsaini wa ma syabahaha, dan mereka telah menjawab tentang dua hadis ni, wa ma syabahahuma, dan apa yang lebih kurang dengan dua hadis ini, min nahwi qauli sallallahu alaihi wasallam. Ajabu tu siapa yang jawab? Golongan ni tadilah, golongan Mu'tazilah tadi. Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajrihi. Siapa yang berpuasa, siapa yang memberi memberi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tadi. Ini hadis-hadis yang lebih kurang dengan hadis yang Sa'ad bin Abi Waqqas dengan hadis Safiyah Ummul Mukminin. Wa man azza musaban kana lahu mislu ajrihi. Siapa yang mengucapkan takziah kepada orang yang ditimpa musibah, maka baginya seperti pahala pahala yang diperolehi oleh orang yang ditimpa musibah tadi. Maksudnya pahala kesabaran dia tu. Kalau dengan mana takziah kita menjadikan orang tu lebih sabar, dia dapat pahala, maka kita pun dapat pahala dengan sebab takziah tadi. Okey, mereka jawab qad ajabu. Okey, jawab dengan apa? Bi ajwibatin, dengan jawapan muta'assifatin mutakallifatin, yang menyimpang, yang sangat beratlah. Mutakallifah ni dengan maksud takalluf lah. Kita nak jawab soalan senang je, tapi kita pusing sana, pusing sini, bagi sampai dapat jawapan tu. Padahal memang jawapan dia salah, tapi kita nak juga jadikan betul. Kita pusing dia sampai dia boleh jadi betul. Itu kita panggil takalluf lah. Intaha. Qultu, Syekh Abdullah Siddiq Al-Umari kata, wa fi hadzainil haditsaini, okey, pada dua hadis ini, wa nahwihima, dan yang seumpama dengan kedua-duanya tadi yang disebut oleh Imam Syokani tadi. Yang pertama tentang beri makanan kepada orang puasa, yang kedua ucap takziah kepada orang yang ditimpa musibah. Wa nahwihima dalilun li sahibi dalailil khairat. Okey, dua hadis ni dan seumpamanya menjadi dalil bagi sahib dalailil khairat, bagi penulis kepada dalailil khairat, yang mengatakan Allahumma, Imam Juzuli yang mana maqamnya di Marrakesh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin adadal ashjari wa adadas thimar. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, sebanyak bilangan pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan, dan bilangan buah-buahan, ila akhirih. Jadi kenalah dengan hadis ni, adadal ashjari wa adadas thimar. Tadi hadis sebut adadal kulli syai'in. Hadis sebut apa tadi? Yang itu. Kita tengok balik hadis. Jadi itu menjadi dalil kepada apa yang dilakukan oleh Imam Juzuli dalam Dalailul Khairat. Jadi tak boleh lah kata ni garut ni. Kan? Adadal ashjar. Nabi tak ajar pun ni. Zikir yang Nabi tak ajar. Tak boleh lah. Kena tengok dulu. Ada, kita boleh ambil asal dia daripada hadis Nabi tadi. Walladzina ya'tariduna alaihi jahlatu aghbiya. Okey, yang mana alladzina walladzina ya'tariduna alaihi.
Tak pasti allazina tu kembali kepada apa. Yang mana ya'tariduna alaihi jahlatu aghbiya, yang mana mengingkari ataupun i'tirad, apa kita panggil i'tirad, ingkarilah, mengingkari ke atasnya, ke atas sahib dalail khairat tadi, golongan-golongan yang jahil, yang aghbiya tu samalah macam jahil, bodoh. Okey. Az-zikru ba'da al-adhani, kau dah. Okey. Az-zikru ba'da al-adhani ila akhirih, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Marhaban, kalau ada nak tanya soalan. Semua okey? So, Takrif kelas Ustaz Zainal memang akhir-akhir lah. Kalau macam kelas akhir nanti kalau boleh bagi tahu dalam grup ke, kita boleh join ramai-ramai ke. Kalau kelas khatam saya lah. Okey. Ustaz Zainal, kalau siapa yang boleh lazimi kelas Ustaz Zainal tu, kita kata lazimi betul-betul lah. Maksudnya kalau boleh orang kata apa, follow rapat tu. Ustaz Zainal punya kelas ke apa, lazimi elok-elok, insya-Allah boleh ada hasil lah kan, boleh tamakun. Lagi-lagi kalau dia buat kelas yang jenis tertutup, Ustaz Zainal ni dia jenis tengok student yang apa, nampak ada himmah dia betul-betul, dia boleh buat kelas khusus. Maksudnya kita mungkin dalam 5 orang, 6 orang, tak ramai lah. Jadi ikut supaya insya-Allah ada hasil. Okey. Tu dah nak khatam lah tu. Lepas ni kalau dia ada buka kitab-kitab lain ke apa, cuba ikut. Walaupun kelas akidah ke, kelas apa? Kelas mantik ke, sebab itu berkait tu. Walaupun kita belajar akidah, nanti siapa yang ambil usul akan berkait juga. Belajar hadis akan kait juga. Jadi nak tak nak memang kena ada benda tu. Dan kita akan lebih terbuka lah. Walaupun kita masuk kelas akidah, tapi cara yang Ustaz Zainal sampaikan nanti dia akan terbuka kepada ilmu-ilmu lain juga, insya-Allah. Okey, wallahu a'lam. Jazakumullah khairan jazak kepada Ustaz Zawawi. InsyaAllah kita akan bersambung pada minggu hadapan. So kalau para pelajar dia nak tanya soalan, boleh sekarang ataupun tanya direct dalam grup WhatsApp. Kita ada, boleh direct dalam tu. Ustaz Zawawi, Ustaz Zainal ada dalam tu, jangan risau. Okay. Dan selamat menuntut ilmu dan Ramadan Mubarak kepada semua. Selamat bermoreh. Allah Alam, yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada diri kita sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkul dengan tasbih kafarah dan surah